الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dihormati Tuan Sri Lela Paduka Dr. Khalid bin Ismail, orang besar jajahan daerah Bagan Datuk. Turut saya hormati Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Rosli bin Abu Bakar, Panglima 2 Brigade, Al-Fadhil Ustaz Azri bin Muhammad Nasri, Qadi ataupun disebut Pegawai Takbir Agama daerah Bagan Datuk, sahabat saya Muhammad Faizal bin Mat Kasim, mewakili Pegawai Daerah Bagan Datuk, pegawai-pegawai kanan daripada Angkatan Tentera Malaysia, pihak jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi minum teh halia, minum bersama dengan pengat. Apa tanda jiwa bahagia? Menjawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Memang sah bahagianya. Sebelum kita nak memulakan malam ini, biasa saya mengacarakan forum perdana Ehwal Islam Khamis malam Jumaat TV1. Tapi malam ni kita buat Sabtu malam Ahad. Sengaja kita buat bersama dengan siaran langsung final bola sepak malam ni. Mana inilah ahli-ahli syurga yang tidak menonton bola sepak tapi menonton forum perdana Ehwal Islam. Saya harap semua penonton matanya di atas. Tak nak matanya di bawah, telinganya di atas. Pandai-pandailah. Sebelum kita nak mulakan, saya nak cek puan-puan hajah. Boleh dengar tak suara saya? Puan hajah? Okey. Boleh nampak tak? Kurang jelas. Pihak Urustia memang tak boleh buka tabir ataupun memang begini? Fadil Ustaz, memang begini dah. Apa nak dibuat, cik? Boleh. Jangan nanti kan roboh ni kan. Jangan jawab. Kalau tak boleh tak apalah. Tengok di celah-celah apa ni kerawang itu. Tapi sebelum saya masuk tadi tu, saya jumpa dua akak tu. Dia menengok saya, dia kata, "Ustaz, forum dekat dalam ke kat luar?" Saya kata kat dalam. Dia kata, "Ustaz yang moderator forum perdana. Kecil je nampak." Saya dengar cik kutuk saya. Tapi cik sebut, dia kata kat luar lebih handsome daripada TV lah. Gua-gua cik Tapi saya mudah-mudahan puan hajah di belakang sana, walaupun kabu-kabu, mudah-mudahan nampak dengan jelas. Kalau rasa macam nak tengok dengan jelas, keluar, duduk di depan tu lah. Sebagaimana perempuan hajah yang telah melakukannya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita berforum. Mungkin orang Bagan Datuk pelik ni, nengok apa dah jadi dengan Bagan Datuk kita ni. Adakah berlaku serangan tentera bergajah ataupun ada apa karnival dan sebagainya. Jadi kita hari ini bersempena dengan Karnival Pelan Strategi Pertahanan Negara Perak Sejahtera 2030 yang dibuat di Bagan Datuk, Perak Darul Ridwan. Jadi alhamdulillah dengan kerjasama ATM, pejabat daerah, masjid, dapatlah sama-sama kita mengadakan forum kita bersempena dengan karnival ini. Sebuah karnival untuk mendekatkan masyarakat dengan pertahanan negara. Dahulunya pertahanan negara ini dibuat untuk menjaga sempadan daripada pihak musuh. Maknanya pasukan tentera kita menjaga keselamatan negara. Berubah tahun demi tahun, keselamatan bukan hanya tanggungjawab pasukan tentera, tetapi tanggungjawab semua pihak. Kerana peperangan dahulu adalah peperangan tentera, tetapi hari ini peperangan bukan sekadar peperangan fizikal, tetapi musuh masuk melalui teknologi, masuk melalui merosakkan perpaduan. Oleh sebab itu, ATM hari ini turun padang kerana nak menjaga keselamatan negara bukan tanggungjawab anggota semata-mata, tapi adalah tanggungjawab semua sekali.
demi memastikan negara kita aman dan sejahtera. Baik, malam ini kita membawakan dua tokoh. Ini saya fikir kedua-duanya biasa dengan Forum Perdana Ehwal Islam. Forum Perdana ni itu kan sejak tahun 1994. 1994, sekarang 2026. Maknanya lebih 30 tahun. Jadi panelnya ini adalah orang yang biasa dengan Forum Perdana. Tapi malam ni insya-Allah kita buat luar biasa sikit, Ustaz Jihadi. Selalu Forum Perdana sejam, malam ni kita 3 jam. Boleh Puan Hajah tunggu 3 jam? Boleh. Memang Puan Hajah boleh, rumah sebelah aja. Datuk Zamri nak balik jauh tak boleh. Kita bersama dengan tokoh agamawan bahkan dikenali di seluruh Malaysia. Timbalan mufti kita, Sahibus Samahah Datuk Zamri bin Hashim. Assalamualaikum Tok. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya kenal dengan Tok ni dah lama, cumanya Tok di Perak di mana Tok? Di Setiawan ke, Ipoh ke? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hariri dan Ustaz Jihadi. Sebenarnya saya mengalu-alukan kedatangan Ustaz berdua di Bangan Datuk sebab saya orang Bangan Datuk. Masya Allah. Saya orang Sungai Sumun Parit 1. Oh ya. Orang Jawa, Plat J. Oh Masya Allah. Patutlah pihak masjid beritahu tak ada panel lain. Datuk Zamri juga. Punya Datuk membesar di sini. Ya, ya. Oh Masya Allah. Saya ini kali ketiga Tok datang. Kali ketiga di Bagan Datuk, dan kali pertama datang membawa isteri dan anak-anak. Ini datang. Tapi saya tengok ada hujan Datuk, kau tidak nak bawa anak-anak sebelah ni tempat apa ni main-main. Tapi insya-Allah malam ada Alhamdulillah. Dan bersama dengan kita juga, ini kalau program ATM tak ada orang lain. Ini Panglima Agama yang merupakan Ketua Pengarah Agama Tentera Darat iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Jihadi Haji Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Wabarakatuh. Berapa hari dah Ustaz di sini ni? Kita daripada pagi tadi dah start. Daripada pagi tadi? Esok habis. Oh, esok habis. Jadi malam ni bermalam di sini. Malam sini, esok terus lagi 13. Saya esok balik. Oh, alhamdulillah. Kalau Tok di Bagan Datuk ni apa makanan istimewa tu? Kalau datang Bagan Datuk tak makan ni kayak macam tak sah apa tu? Soto. Ah. Ni ada beberapa makanan orang Jawa. Okey. Tempe, lemper Lemper. Oh, dan beberapa. Datuk OBJ pun tak tahu tu lemper tu apa. lemper tu apa tu? Orang Bangan Datuk kena carikan jugalah kepada Ustaz Hariri. Siang kat dia. Kalau soto di mana tu sedapnya? Soto di Selekoh. Di Selekoh? Hari Sabtu. Patutnya. Di sini pun ada insya-Allah. Okey. Jadi sebelum balik Silakan. jadi soto. Lemper. Yang lagi satu, ada satu makanan yang popular di KS kan ni. Apa nak sebutkan salah, Puten. Jangan buat kuk dahi. Susah tak pernah makan. Puten. Dia macam dia warna putih, kemudian dicampur dengan kuah. Nanti kita cari insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Masya-Allah Puan Hajah. Kan? Lebih jelas Puan Hajah kan? Lebih jelas. Jadi yang mana rasa boleh mara ke depan lah. Yang berada di luar, yang boleh mendengar suara saya, yang datang singgah solat, maka boleh masuk ke Dewan Solat untuk mengikuti forum kita insya-Allah. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita. Soalan pertama saya nak kemukakan kepada Yang Baginda Datuk terlebih dahululah. Tajuk kita hari ini tentang masyarakat. Masyarakat di dalam negara kita ini sebuah masyarakat yang majmuk, dan inilah kekuatan kita. Allah Ta'ala anugerahkan kita ni bukan sekadar hasil mahsul yang banyak, tetapi masyarakat yang berbilang. Bagaimana tu? Dengan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tujuannya untuk berkasih sayang, kenal mengenal, boleh jadikan sebagai satu kekuatan kepada negara kita. Silakan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Hariri selaku moderator kita pada malam ini,
Yang bahagia Datuk Orang Besar Jajahan Daerah Bagan Datuk Khalid, yang hormat Datuk Syarul, terima kasih datang. Yang bahagia Datuk Rosli, Panglima, dan yang saya hormati Tuan Ketua Penolong Pegawai Daerah Mewakili DDO, Ustaz PTA, rakan panel Ustaz Jihadi, alhamdulillah. Dan saya teringat kagat pengarah pertama adalah orang Bagan Datuk juga. Oh, insya-Allah. Allahyarham Datuk Zainal Abidin Brigjen Abdul Hamid. Oh, dia pernah jadi ketua pengarah JAKIM. Ya, betul. Dan pernah jadi menteri. Ya, benar jadi. Oh, orang Bagan Datuk tu. Kagak pertama lah. Insya-Allah. Bangganya kami orang Bagan Datuk. Alhamdulillah tuan-tuan, dan saya tak lupakan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Tajuknya adalah mengenai kemajmukan penduduk kita, bagaimana boleh membentuk jati diri masyarakat madani. Ada 2-3 perkara yang saya perlu jelaskan supaya hala tuju perbincangan kita ini berfokus. Pertama ialah majmuknya masyarakat kita ini digambarkan oleh Jabatan Perangkaan 2026. Orang Melayu, Islam dan Bumiputera mewakili 71%. Orang Cina mewakili 22.4%. Dan orang India mewakili 6.7%. Ini pecahan kek dia. Dan di situ kita dapat menilai berapa perkara realiti yang berlaku dalam negara kita. Saya teringat ketika almarhum Tan Sri Harusani menjadi mufti. Saya berkhidmat dengan dia lebih 25 tahun. Satu ketika Australia Broadcasting datang ke pejabat di Ipoh. Dia tanya tentang ketika itu adalah mengenai isu seolah-olah berlaku diskriminasi agama yang kuat di Malaysia. Dikatakan bahawa minoriti agama, maknanya agama yang kecil, yang minoriti ditindas. Almarhum Tan Sri Harusani tidak cakap banyak. Dia kata, okey, kalau gitu saya jemput saudara-saudara naik kereta dengan saya. Kita lalu satu jalan, you bilang berapa banyak kuil dengan berapa banyak masjid. Maka lalu satu jalan, maka dia bilang 1, 2, 3, 4, 5, baru ada satu masjid. Selang berapa lama, 2, 3, 4, 5 kuil, ada satu masjid. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah dakwaan mengatakan bahawa Malaysia ini mendiskriminasi agama lain itu tidak betul. Bahkan saya di Jabatan Mufti melihat bahawa umat Islam adalah, di Perak inilah khususnya, umat Islam adalah umat yang warga negara yang paling patuh ketika membina rumah ibadat masing-masing. Alhamdulillah. Jadi pertama nak ceritakan tentang kemajmukan negara ini. Di samping, di sebalik dia menjadi modal aset yang bagus, kalau tidak diurus dengan baik, dia akan menjadi satu barah, satu kanser. Itu dipanggil kemajmukan negara kita. Bila berbilang masa, sudah tentu berbilang budaya dan berbilang agama. Ia perlu diurus dengan kecerdikan, dengan penuh hikmah. Itu dipanggil kemajmukan masyarakat kita. Itu bahagian pertama kita punya tajuk tu. Bagaimana dijadikan jati diri? Tuan-tuan sekalian, apa yang dibawa oleh pemimpin negara kita? Sekarang Malaysia Madani, kan Ustaz? Betul. Sebelum ini Islam Hadari. Dan sebelum itu pun kita perlu tanggapi perkara ini dengan cermat, supaya slogan-slogan ini tidak menjadi melting point, iaitu kecairan terhadap jati diri sebenar negara ini adalah paksinya adalah Islam dan orang Melayu. Mana buktinya? Buktinya dari sudut perlembagaan negara. Artikel 3 perlembagaan negara cukup jelas, Islam adalah agama, bukan agama rasmi.
dia adalah agama persekutuan. Al-Islamu dinu daulah. Di sana disebut tentang keistimewaan orang Melayu. Di sana disebut raja-raja Melayu. Ini adalah dipanggil jati diri. Jati diri negara ini. Maknanya kalau disebut Malaysia ini ibarat seorang manusia, dikenali Malaysia ini agamanya agama Islam. Tubuhnya, susuk tubuhnya adalah tubuh orang Melayu, dan istiadat dia diperintah oleh raja-raja Melayu. Jadi pendekatan-pendekatan kepimpinan Islam Madani, masyarakat Madani, Islam Hadari, tujuannya hendaklah difahami bukan untuk mencairkan jati diri ini, tetapi adalah mengajak orang-orang yang bukan Islam, orang Cina, orang India, untuk merelakan diri duduk di bawah payung orang Islam, berkepimpinan orang Islam yang dalam sejarah tidak pernah menzalimi, agama-agama lain. Kerana Islamlah orang Melayu sanggup duduk sebelah-sebelah dengan orang Cina, dengan orang India, dan hari ini ditunjukkan orang Cina lebih kaya daripada orang Islam sendiri. Mengapa? Islam tidak mengajar kita menindas orang lain. Kalau dikatakan masyarakat Madani itu merujuk kepada masyarakat Madinah, ada piagam Madinah, kita jangan belajar sekerat mengenai piagam Madinah. Selalu dibicarakan piagam Madinah, iaitu fasal, ada 40 fasal lebih dalam piagam Madinah menghubung atur antara orang Yahudi dengan orang Arab untuk kesetiaan kepada negara. Tuan-tuan, kita kena tengok hujung piagam Madinah itu apa. Hujung piagam Madinah adalah Nabi SAW berjaya mewujudkan sebuah masyarakat Madani yang meletakkan syariat Islam paling tinggi. Itu dia punya jati diri, falsafah piagam Madinah itu. Sebab itu kita tengok rakyat di negara Madinah. Nabi layan rakyat di negara Madinah mengikut kesetiaan dia kepada negara itu. Peringkat awal orang Yahudi semua sign. Tapi akhirnya dengan berpaut kepada piagam Madinah, orang-orang Yahudi dihalau satu-satu. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah dihalau sebab mereka itu tidak taat setia kepada negara Islam Madinah. Itu jati diri yang perlu untuk kita pegang. Sekarang ini kita tengok ada penanda-penanda yang tidak, iklim yang tidak sihat dalam masyarakat kita, iaitu sudah terang-terangan bercakap mempertikaikan 3R tentunya. Ini menunjukkan berlaku di sana sudah nampak riak-riak ketidaksetiaan kepada negara. Gitu juga kita tengok kadang-kadang bagaimana petanda-petanda yang kurang sihat itu. Negara ini, tuan-tuan sekalian, diikat dengan undang-undang yang membolehkan kita duduk sekali dan aman damai harmoni. Diikat dengan bahasa, diikat dengan rukun negara. Takkan Sultan nak ajar kembali rukun negara kepada orang yang duduk berpuluh tahun di sini? Tak masuk akal. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana riak-riak yang mula berlaku ini perlu dikawal dengan baik. Kalau tidak, orang Islam sendiri terlupa jati dirinya untuk negara ini adalah umat Melayu, orang Islam diberikan amanah oleh Allah untuk jaga negara ni. Bukan untuk mencairkan, itu melting point. Jadi, apa juga slogan yang kita bawa adalah untuk memujuk, memperkenalkan kepada orang-orang yang bukan Melayu, kepada orang Islam, jangan risau, jangan takut. Di negara ini, bila Islam memerintah, orang Islam memerintah, tidak ada apa-apa penindasan akan berlaku. Sebab orang Islam sudah diajar dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, ayat 9. Kita melayan orang yang tidak satu akidah dengan kita bukan satu pattern. Ada dua pattern. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam
yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah menghalang kita, layanan kita untuk berlaku adil, berlaku baik pada orang-orang yang tidak pernah memerangi kita sebab agama dan tidak pernah menghalau kita daripada kampung halaman kita. Allah tidak pernah menghalang untuk kita berbuat baik, berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang-orang yang adil. Tapi kalau sekiranya mereka itu innama yanhakum 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melarang kamu untuk berkawan rapat, melantik. Tuan-tuan nampak di masjid tuan-tuan ayat tu, sebelah kiri saya, sebelah kanan tuan-tuan. La tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Tuan-tuan, minta maaf, baru ni saya mesyuarat Majlis Perundingan Masjid Negeri Perak. Saya buat teguran sikit. Dekorasi masjid kadang-kadang hebat tapi kurang membawa manfaat. Ini yang disebut senarai panjang Nabi melarang mendekorasi masjid berlebih-lebihan. Sebab apa? Pusing keliling, tak pernah orang baca pun. Sedangkan kalau tuan-tuan kita semua menghayati ayat di sebelah kiri saya, sebelah kanan, subhanallah tuan-tuan sekalian, lembut hati. Tak apalah, itu bukan isunya. Tajuknya malam ini nak menunjukkan kepada tuan-tuan dalam surah Mumtahanah ayat 9, ayat selepasnya, Allah beri panduan kepada kita bagaimana menyantuni orang-orang yang konsisten lawan Islam, memusuhi umat Islam kerana agamanya, menghalau umat Islam daripada tanah airnya, ataupun digunakan proksi orang lain untuk menghalau umat Islam daripada tanah airnya. Allah melarang lantik mereka untuk duduk rapat-rapat menjadi wali, pelindung kepada umat Islam. Barang siapa yang melantik mereka termasuk dalam golongan orang yang zalim. Jadi saya cuba untuk kita punya perbincangan, bila sebut jati diri, semua orang beriman di dalam dewan ini mesti beriman jati diri kita negara ini adalah paksinya Islam. Apa juga slogan yang digunakan, bukan untuk mencairkan identiti Islam, tetapi sebaliknya memekatkan identiti Islam dengan memujuk orang lain yang bukan satu akidah memahami Islam itu sendiri. Jadi dengan itu insya-Allah saya beriman dan tuan-tuan juga beriman, Islam itu salam, Islam itu membawa kesejahteraan, Islam itu membawa keselamatan. Kalau orang Islam memerintah tetapi tidak membawa keselamatan, bukan salah Islam itu, tetapi salah dia mentadbir. Wallahu alam, barangkali ini merupakan satu bentuk kita letak framework dulu perbicaraan kita. Minta maaf agak serius sikit. Tuan-tuan berkerut, saya pun risau tak balik sekali ni. Tuan-tuan sekalian, kita agak serius sikit sebab ini benda serius. Benda serius. Jadi, dan Malaysia telah berjaya menunjukkan dalam sejarah, telah berjaya menunjukkan bahawa kita elok bersatu padu dan tak ada masalah sekian lama. Cuma kebelakangan ini perlu untuk dilihat secara lebih teliti dan tidak ada dipanggil penguatkuasaan yang terpilih-pilih. Bagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi pemimpin negara Islam Madinah, ada piagam Madinah, jadi ikut betul-betul. Jadi kalau ini berlaku di negara kita, insya-Allah selamat. Dan kita tak kisah sangat sebab benteng-benteng kita ni sadar-sadar belaka. Alhamdulillah. Dan mereka tahu dan kita semua tahu bahawa kewajipan kita di atas muka bumi ini adalah memegang amanah Allah Subhanahu wa taala, supaya orang berimanlah sepatutnya mengimarahkan muka bumi ini, bukan orang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bagi Datuk saya bersama di atas muqaddimah. Jarang, tapi memang saya kenali yang baru bagi Datuk. Cakapannya dan juga tulisannya memang tajam. Memberi satu perubahan ataupun minda kita untuk berfikir, untuk melihat bagaimanakah bentuk jati diri yang diinginkan. Mudah-mudahan kita faham kerangka tersebut. Puan Hajar okey? Mula-mula dah framework dah ni. Baik, Ustaz jadi Ustaz kena mukaddimah 3 minit, kemudian kita akan break untuk azan salat Isyak, kemudian kita akan sambung baliklah. Bila Datuk sebut tadi tentang Piagam Madinah, bila sebut masyarakat majmuk, rujukan kepada kita orang Islam tentu sekali ialah Piagam Madinah, bagaimana Nabi menguruskan negara Madinah. Mungkin yang bagi Ustaz boleh huraikan bagaimanakah piagam ini ataupun kepelbagaian ini dapat menjadikan negara kita ini menjadi negara yang berjati diri yang kuat. Silakan bagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara saya, adinda saya lah, Ustaz Harini bin Daud. Ustaz Abu tak masuk dulu. Tak ni. Moderator forum pada malam ini juga moderator forum Sa'adiru. Dan kita beruntung dapat sama-sama dengan dia pada malam ini. Yang bahagia bersama Datuk Haji Zamri bin Hashim Timbalan Mufti Negeri Perak. Yang bahagia Datuk Ketua Jajahan orang besar Jajahan Bagian Datuk. Betul. Yang berhormat seterusnya pegawai kepala daerah ataupun Polri, wakil daripada pegawai daerah yang saya muliakan, yang bahagia Brigadier Jeneral Datuk Rosli bin Abu Bakar, Panglima 2 Brigade, barisan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, perwakilan khususnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat mudah-mudahan kita sama diberkati dan dirahmati Allah Taala. Tadi saat ini buka dengan pantun, saya pun nak jawab betul lah. Kita tak boleh kalah dengan pantun ni agak sama, lebih kurang masuk dengan yang moderator sebut tadi. Cuma nak kena faham sikit. Pantun ni cara gimana pun tak buat betul. Dia pantun buat sendiri. Burung kenek-kenek terjun dalam belanga. Pesan Datuk Nenek dengan forum dengan Lena. Jadi sebab Ustaz pun mata tengok atas, jangan tengok bawah. Jangan Lena tengok sana. Pantun ni saya tak jumpa dekat ChatGPT, tak ada. Not original. Original. Baik, saya sangat teruja dengan mukadimah yang dibawa oleh yang bagi saya bersama Datuk tadi. Memang satu benda yang mengajak kita membuka minda. Dan saya rasa macam terlalu kedai pula tapi nak sembang cakap masalah negara yang sememangnya suatu benda yang berlari dan berlegar di sekitar kita sekarang. Cuma bila yang bagi Datuk sebut berkenaan dengan Piagam Madinah, maka sudah tentulah apa yang ditanya oleh Ustaz Harini tadi berkenaan dengan asas pembentukan masyarakat majmuk, kepelbagaian masyarakat ini memang telah pun ada dan terdapat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bagaimana kita nak bawa apa yang Nabi telah bawa semasa di Madinah itu untuk diadaptasikan ataupun boleh diinterpretasikan di dalam pembentukan masyarakat. Maka apabila kerajaan kita mengasaskan masyarakat madani secara khusus, ianya lebih memfokuskan kepada bagaimana Nabi SAW membentuk masyarakat madani. Sebelum daripada kita nak faham macam mana Nabi nak bawa untuk kita nak terjemahkan dalam negara kita Malaysia, terlebih dahulu kita kena faham dulu apakah itu Sahaibah Madinah,
ataupun kita akan berhenti dekat Saifah Madinah. Ini ke mana naik angin ke mana kena panas semangat tu kita full dulu. kita mau tekan break siap. Tekan break, kita nak jemput panggilan kita untuk mengalunkan azan maksudnya solat Isya. InsyaAllah selepas daripada azan kita akan sambung balik forum kita. Habis terus daripada forum kita akan solat Isya secara berjamaah. InsyaAllah. Sambung terus. Kalau sembahyang dulu kita adalah kita sambung. Baik. Sebelum kita jauh lagi tentang Saifah Madinah ni, kita secara sekilas pandang kita nak tahu apakah itu perlembagaan ataupun Saifah Madinah ataupun Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah salah satu ataupun pertama-tamanya perlembagaan bertulis yang ada di atas muka bumi Allah SWT yang telah ditulis oleh Nabi SAW. Dia diwujud pada tahun pertama apabila Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa piagam ini diwujudkan? Kerana Nabi melihat perlunya kepada satu penyatuan. Kerana piagam Madinah yang sebagaimana yang Sahih bersama Datuk sebut tadi, terdiri daripada 47 pasal. 23 adalah berkenaan dengan berkaitan dengan hubungan sesama umat Islam, manakala 24 lagi berkaitan dengan hubungan umat Islam dengan yang bukan beragama Islam. Jadi oleh kerana Nabi sebelum daripada Nabi nak bertindak lebih jauh, Nabi mesti memikirkan tentang bagaimana nak menyatukan kepelbagaian masyarakat di kota Madinah. Sebab yang datang daripada kota Mekah merupakan golongan muhajirin, orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi SAW. Datang masuk disambut oleh masyarakat Madinah yang disebut sebagai orang Ansar. Makna ini kaitan di antara sesama Islam. Kalau sesama Islam, Nabi pun kena tengok macam mana dari segi kaitannya, dari segi hubungannya, dari segi keharmoniannya, dari segi cara hidupnya, dan bagaimana keadaan orang-orang Islam muhajirin yang kita tahu dalam sejarah, yang dia datang dengan serba kekurangan. Ada yang sahabat-sahabat yang datang selai pinggang, ada sahabat yang kena tinggalkan harta-harta di kota Mekah sebagai contoh, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Mus'ab bin Umair, yang mereka ini datang daripada kota Mekah bersama Nabi SAW tanpa ada sebarang bantuan. Maka apabila sampai di Madinah, orang-orang Ansar yang bertindak sebagai penyambut tetamu, yang menyantunkan, yang mengharmonikan hubungan dengan orang-orang muhajirin, Nabi fikir ini kena ada satu kekuatan. Sebab itulah wujudnya 23 pasal berkaitan dengan hubungan sesama Islam. Namun begitu, apabila melihat kepada Islam sahaja, sudah tentu Nabi agak sukar untuk nak mentadbir. Sebab di Madinah terdapat penduduk yang boleh dikatakan pribumi, iaitu orang-orang Yahudi yang sebagian disebut oleh Sahih bersama Datuk tadi. Ada golongan Yahudi Bani Nadir. Yang Yahudi ini pada peringkat awal apabila Nabi datang, semuanya seolah-olah macam bersetuju. Seolah-olah macam okey, tak ada masalah, no problem Muhammad, kami boleh follow. Tapi bila lama kelamaan Nabi dah mula nak memerintah, Nabi nak pastikan perjalanan itu memacu ke arah kecemerlangan, mereka dah mula menunjukkan sikap bertindak balas ataupun sikap menentang. Maka kerana itu Nabi SAW wujudkan 24 pasal yang bersangkutan dengan hubungan orang-orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Benda ni kena sebab penentangan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Kerana Nabi semasa di kota Mekah, Nabi berhadapan dengan penentangan orang musyrikin. Bentuk penentangannya berbeza. Kita semua tahu orang-orang musyrikin menentang secara fizikal. Mereka bukan menentang secara intelektual. Mereka menentang secara membabi buta. Tidak ada suatu nas, tidak ada suatu rujukan yang tertentu. Apa yang dibawa oleh nenek moyang itulah yang mereka perjuangkan. Kalau mereka dah tidak ada poin dah untuk nak lawan, mereka lawan secara fizikal. Nak lawan tubuh boleh. Nak lawan berhujah tak pandai. Tapi apabila Nabi sampai di kota Madinah, Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang mereka mendakwa mereka punya kitab, yang mereka punya strategi, yang mereka punya plan bagaimana untuk nak mentadbir, dan mereka merasakan mereka bangsa yang paling hebat di atas muka bumi Allah Ta'ala. Sebab itu dalam satu ayat Allah SWT menceritakan tentang orang Yahudi yang Rasulullah sangat titik beratkan tentang penentangan orang Yahudi ini. Apabila Allah Ta'ala berfirman, wa minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma' ila akhir al-ayat.
Allah Ta'ala berfirman, sebahagian daripada orang-orang Yahudi ini, mereka mengubah yuharrifunal kalim an mawadhi'i. Mereka mengubah ayat-ayat daripada tempat-tempatnya. Ayat ini bukan ayat Al-Quran, ayat di dalam kitab Taurat yang menceritakan kedatangan Nabi SAW akan wujud seorang manusia akhir zaman, membawa lampu hidayah yang menerangi seluruh alam. Tetapi orang-orang Yahudi tidak boleh menerima hakikat, mereka mengubah fakta. Satu. Yang kedua, wa yaquluna, dan mereka berkata, sami'na, kami dengar, wa asaina, tetapi dalam hati mereka menolak. Maka keadaan ini menyebabkan Nabi sangat begitu prihatin tentang penentangan ini. Kalau penentangan musyrikin, Nabi melihat secara depan, yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Orang musyrikin tak nak dengar, tutup telinga. Sudah tentu nampak dengan jelas. Macam tuan-tuan depan ni tak nak dengar, tutup telinga. Nampak tak nak dengar. Nabi tampak terus, oh ini tak nak dengar dakwah aku ni, okey. Tapi orang Yahudi, mereka dengar. Sami'na, tetapi mereka ingkar. Mereka tidak patuh. Maka oleh kerana itu, wujudnya 24 pasal, agak lebih daripada pasal yang membicarakan hubungan di antara umat Islam sesama Islam dan hubungan di antara Islam dengan yang bukan Islam. Itu dia punya secara ringkas berkenaan dengan Sahifah Madinah. Kita faham yang itu. Kemudian kita balik kepada bagaimana Rasulullah SAW memperasaskan Sahifah Madinah ini yang boleh kita pegang sampai hari ini. Yang nak boleh jadi sebuah negara yang sebagai disebut oleh sahabat-sahabat Datuk tadi, negara yang kuat, negara yang hebat, yang walau macam mana prinsipnya datang sekalipun, kita punya jati diri tidak tercair. Kita punya jati diri tetap kukuh dan kuat. Kalau kita rujuk kepada Sahifah Madinah, saya sebut dua perkara sajalah. Apa yang Nabi asaskan? Apa poin utama, prinsip asas pembentukan negara Madinah sehingga Nabi berjaya bawa Madinah ke mercu kejayaan, mengkesampingkan musuh-musuh dengan begitu mudah. Yang pertama, Nabi meletakkan asas untuk nak membina piagam Madinah ini, iaitu rujukan yang jelas. Apa rujukannya? Al-Quran. Rujukannya adalah syariah. Rujukannya ialah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dijadikan asas utama. Pembentukan masyarakat, baik yang Islam maupun yang tidak Islam, mereka mesti patuh kepada apa yang telah dilunaskan di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ wujudlah kefahaman yang jelas. Kalau mereka beriman, kalau mereka tidak beriman, tetapi mereka tidak menentang, mereka tidak akan diusir. Tetapi kalau mereka tidak beriman dan mereka menentang, masuklah di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, asyidda'u 'alal kuffar, mereka akan menerima penentangan kembali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada lunas-lunas syariat yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada hubungan sesama manusia yang beragama Islam melalui ayat-ayat yang diturunkan, dari segi hak-hak kejiranan, dari segi hubungan semua manusia, dari segi pendidikan, semua telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi hanya mengambil garisan-garisan ini, peraturan-peraturan ini, Nabi paparkan di dalam Sahifah Madinah. Begitu juga bila Nabi nak mewujudkan sebuah kesatuan yang hebat sebagai masyarakat yang hebat, masyarakat madani, Nabi telah memberi pengajaran kepada yang bukan Islam ataupun yang tidak menerima Islam untuk mereka patuh dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Ustaz, sikit lagi, apa yang diasaskan oleh Nabi, matlamatnya ataupun prinsipnya ialah Nabi nak meletakkan suatu kecintaan yang besar kepada negara Madinah. Sama ada masyarakat itu masyarakat Islam, masyarakat tidak Islam yang berada di bawah payung pemerintah Madinah, mereka mesti mempunyai satu kekuatan, satu semangat juang untuk mempertahankan negara Madinah. Kalau kita melihat daripada hasil daripada Sahifah Madinah ini, orang-orang Yahudi yang tidak patuh kepada perintah, yang tidak nak taat akan perintah yang ditergariskan oleh Nabi SAW, mereka diperangi, bahkan mereka dihalau, kerana mereka tidak boleh berada di dalam satu ketumbukan untuk mempertahankan negara Madinah. Maka itulah yang dapat kita ambil sebagai suatu kesimpulan kekuatan bagaimana nak membina sebuah kemajmukan masyarakat. Mesti wujud rasa cinta kasih pada negara. Tak kiralah asal usul kita daripada mana, kita ada berada di negara ini, mencari rezeki di negara ini, sayang dan cinta adalah satu kewajiban. Hubbul watan wa ijtihadu ala hurriyyah. Kena ada suatu perasaan kasih sayang yang mendalam, dan kena ada suatu perasaan untuk berjihad, memperjuang, mempertahankan
kebebasan negara kita. Maka banyaklah unsur-unsur yang boleh kita terapkan. Sebagai contoh, kita sebarkan keharmonian, kita sebarkan penyatuan, kita luaskan titik-titik persamaan, kita sempitkan titik-titik perbezaan, kita jangan sebarkan kebencian, kita jangan sentuh benda-benda yang tidak boleh disentuh. Saya sangat setuju yang bagi Sahib bersama Datuk menyebut bahawa memang perkara yang berlaku dalam dewasa ni yang berlegal sangat perlu diberi perhatian. Kerana kita tak nak kerana benda-benda yang sebegini dia memusnahkan keharmonian yang sudah sekian lama wujud. Bukan kata baru ni, kemajemukan masyarakat ni wujud sudah sekian lama. Kalau kita tengok perjuangan untuk nak menuntut kemerdekaan, bukan berdiri di atas satu bangsa. Kalau kita ulit pula perjalanan peristiwa yang dilalui oleh Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat, melalui pelbagai peristiwa-peristiwa yang cukup memberi pengajaran. Sebagai contoh, bagaimana suatu disiplin untuk memberi kuasa ekonomi yang besar. Ada di antara bangsa yang terasa terpinggir, ada antara bangsa yang tidak terpinggir, ada bangsa yang terasa mereka itu menumpang. Kemudian peristiwa 13 Mei yang telah mencatat sejarah hitam dalam negara kita. Kemudian bagaimana pemerintah kita yang terdahulu telah berusaha untuk menyatukan semua kita menjadi umat Malaysia, menjadi sebuah ketumbukan bangsa yang kita mengenepikan segala kepentingan-kepentingan pribadi maupun kepentingan-kepentingan bangsa. Tetapi perkara ini ya memang dulu perjuangan dulu, generasi dahulu. Tetapi generasi kini sudah mula ada unsur-unsur yang tidak sihat. Maka kita kena faham, kita kena pegang sungguh-sungguh, kita macam mana sekalipun keadaan, apa yang dibawa oleh Nabi SAW dalam Sahifah Madinah, teras itu tidak boleh hilang. Kalau hilang teras itu, maka kita akan hilang penyatuan yang sebenarnya. Kita boleh dikatakan bersatu, tetapi ibarat tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, nampak mereka itu seperti satu, tetapi sebenarnya mempunyai agenda yang tersendiri. Jadi untuk pusingan utama, yang itu dulu Ustaz. Terima kasih. Ini dah macam pusingan ke-20 dah semangat ni. Masya Allah. Tapi saya pun rasa kedua-dua panel kita ni bawa dengan satu perasaan nak sampaikan hasrat daripada hati supaya kita sayang kepada negara kita. Sebab itu lepas ini Ustaz kan, lepas 13 Mei berlaku sedikit kita katakan ujian tentang perpaduan dalam negara kita. Wujudnya rukun negara itu kadang-kadang berteraskan juga kepada piagam Madinah. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan, supaya kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat kita menyatu. Kemudian pergilah kepada raja negara, sampailah kesusilaan dan juga sifat-sifat atau sosial kita. Saya nak kembali semula kepada yang bagi Datuk ni. Dulu tu percikan-percikan permusuhan ataupun kepada perpaduan ni dia ada, mungkin tak besar. Bila sekarang itu, apa halangan-halangan atau cabaran-cabaran pada membentuk perpaduan? Adakah kerana media sosial? Hari ini semua orang boleh bercakap apa dia nak cakap. Adakah berlaku perkara-perkara ini adalah bom-bom jangka yang dah lama terbukam, kali ini bom atau apa benda tu menyebabkan halangan dan cabaran kepada kita untuk membina perpaduan dalam negara kita? Silakan. Ta'ala. Terbuka teks bawah panjang. Okey pasang juga. Terima kasih Ustaz Hariri. Bagi saya ada 6 perkara lah. Ini adalah hasil daripada pembacaan, pengalaman, berkhidmat di Jabatan Mufti 29 tahun, menjelajah di seluruh negara negeri Perak ini. Ada beberapa perkara lah Ustaz. Sebenarnya memang hasrat kepimpinan kita adalah untuk mengeratkan hubungan bukan setakat sama Islam tetapi seluruh rakyat kita. Maka slogan-slogan dibuat. Setiap kepimpinan, setiap Perdana Menteri ada slogan-slogan itu sendiri. Pada malam ini kita ingin melihat tentang slogan masyarakat madani, supaya dilihat daripada teropong yang sepatutnya kita lihat dari dimensi yang sebenar. Masalah yang pertama adalah slogan-slogan ini kadang-kadang tidak berjaya untuk mengikat
kefahaman, kasih sayang sesama rakyat, sebab berlaku ketidakfahaman ataupun salah konsep. Bagi orang-orang tertentu, gunakan slogan-slogan ini, inilah masanya untuk kita menuntut sama rata segala hal. Kalau Saifah Madinah tadi tidak difahami mengikut apa yang difahami zaman Nabi, falsafahnya, maka ia merupakan satu bentuk peluang manipulasi paling besar. Inilah yang disebut menunggang agama. Itu satu puak. Satu lagi, demi untuk memenangi hati orang ramai, majoriti, gunakan slogan yang sama juga. Di sana sudah tentu di celah-celah itu ada melting point, ada pencairan yang berlaku, sehingga lupa asal usul, sehingga lupa tentang rukun negara, sehingga lupa tentang ikrar kita dan sebagainya. Sepatutnya kita memahami, untuk kita menggunakan apa juga slogan, untuk kita manfaatkan dia, menyatu padukan umat kita, adalah seperti ini sebut tadi, Nabi Muhammad SAW sebagai contoh, dan kita gunakan wewenang kita sebagai majoriti diiktiraf oleh undang-undang untuk menunjukkan kepada orang-orang yang di luar daripada circle umat Islam itu sendiri bahawa Islam itu adalah selamat untuk duduk bersama-sama di dalamnya. Bukannya menjadi satu perkara yang mereka takut kepada Islam. Tapi kadang-kadang umat Islam sendiri segan silu nak cerita. Segan silu nak cerita tentang keindahan Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Hadiri dan tuan-tuan puan-puan sekalian, adalah halangannya adalah tersangat kuat kesan sekularisme dan keruntuhan nilai pada bangsa induk itu sendiri. Islam tidak mengajar memisahkan agama dari kehidupan, tetapi bangsa induk yang diberikan amanah oleh Allah menjaga negara ini, membawa orang menyembah Allah Ta'ala, itulah yang paling sekular kadang-kadang. Dan keruntuhan nilai berlaku kepada bangsa induk. Tuan-tuan tengok kebelakangan ini yang ditangkap oleh SPRM, bangsa siapa? Penyelongkaran yang berlaku, kejelekan yang berlaku dalam masyarakat Malaysia ini adalah daripada umat Islam sendiri, yang sedikit sebanyak meninggalkan kesan mereka tidak percaya kepada ajaran Islam itu sendiri. Jadi bawalah slogan apa pun, dia akan tengok apa yang dia lihat. Ya amat berhormat Menteri Besar dalam beberapa hal di negeri kita selalu, saya sangat suka untuk kita kongsi sama. Dia kata, orang kampung kadang-kadang 5 tahun masalahnya tidak dapat selesai. Jumpa dengan seorang pegawai kerajaan, berkenaan, disambut oleh pegawai berkenaan, minum teh, bagi karipap, bagi duit untuk tambang balik. Masalah yang 5 tahun tak selesai, tetapi bila dia balik kampung, dia tak cerita masalah kita 5 tahun selesai, tapi dia cerita tentang kebaikan pegawai yang melayannya. Rakyat di bawah nak tengok tentang apa yang dia dapat, bukan angka-angka KDNK, graf naik turun. Orang kampung tak faham, mereka akan tanya, apa yang kami boleh dapat? Sebab itu umat Islam, kita kena bagi contoh. Kalau statistik yang menyumbang kepada rasuah, salah guna kuasa, umat Islam semuanya, apa yang akan menjadi keyakinan kepada orang lain untuk bernaung di bawah Islam? Itu tidak berlaku. Yang ketiga, cabaran identiti dalam era globalisasi dan teknologi. Maka kita tengok sendiri depan mata kita, anak-anak kita sudah malu pada tradisi sendiri. Dah malu dah. Dan terpesona dengan budaya import. Budaya import yang tak pernah berlaku contohnya. Pesta air tidak berlaku sebelum ini, tuan-tuan sekalian. Tapi berlaku, kita sangat sedih.
arak dihidang di acara-acara resmi kerajaan, sedangkan ada undang-undangnya, ada pengelilingnya. Kalau Saifah Madinah, Nabi dah ambil dah. Dah ambil hukuman dah. Dah ambil hukuman dah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang umat Islam sendiri pandang rendah terhadap bahasa dan warisan bangsa sendiri. Dah tak apa gembira dan tidak merasa izzah dengan kemuliaan. Jadi kalau kita sendiri tidak merasa izzah dengan Islam, dengan adat-adat kita yang tidak bersalah dengan Islam, apatah lagi orang lain. Yang keempat, seperti yang disebut oleh Ustaz Hariri tadi, barangkali ketidakseimbangan sosial. Sama ada dari ekonomi, peluang pendidikan asas. Barangkali kesenjangan itu berlaku pada antara kaum, antara wilayah, antara negeri. Yang ini menyebabkan susah nak bersatu. Maknanya pembelahan ke ekonomi itu tidak seimbang. Ini yang menyebabkan orang tarik handbrake untuk duduk sekali bersatu. Yang kelima, hubungan etnik yang lemah dan toleransi yang rapuh. Tuan-tuan, agak-agaklah malam ini di Dewan Masjid Tumina Hamidi ini kita menyebut tentang perpaduan berasaskan kepada Saifah Madinah, dan diterjemahkan di negara kita kalau sesuai, Saifah Madinah itu adalah usahanya di dalam negara kita seperti perlembagaan negara kita lah, memahami tentang fasal-fasal dalam negara kita yang menyebabkan kita boleh bersatu padu. Saya nak tanya tuan-tuan, agak-agaknya lah, program serupa ini berlaku tak di gereja-gereja, di tokong-tokong Cina, di kuil-kuil Hindu? Mengajak tuan-tuan jangan risau, walaupun Islam sebagai agama persekutuan, tuan-tuan jangan risau untuk dizalimi. Ada ke tidak? Kita perlu seimbang yang ni. Hampir setiap Jumaat khutbah kita mengajak kepada perpaduan yang didengari oleh semua orang Islam. Adakah serupa ini disambut ketika perhimpunan hari Ahad Church? Kita hendaklah bersatu padu, hidup sebagai kita kena menghormati budaya agama Islam dan sebagainya. Kalau ada bagus, kalau tak ada, ini satu kekurangan. Kita bertepuk sebelah tangan. Ya, kita tak nak yang itu. Kita nak sama-sama membina negara kita dengan usaha kita masing-masing. Kita orang Islam, kita ada cara kita. Orang bukan Islam dengan cara dia. Patuh kepada undang-undang. Jangan bila berlaku kesalahan berlaku kepada satu bangsa, sebagai sokongan moral menteri boleh turun. Itu salah. Salah tetap salah, walaupun siapa pun buat, walaupun bangsa mana pun buat. Sebab Saifah Madinah mengajar begitu, dan terjemahannya kalau boleh ditunjulkan dalam perlembagaan negara kita, undang negara kita pun begitu. Yang terakhir, kelemahan wacana-wacana ilmu dan pendidikan beginilah. Dan kita dapati kadang-kadang wacana-wacana ilmu mengenai peradaban, akhlak, kewarganegaraan kalah dengan hiburan dan sensasi. Maknanya program-program hiburan-hiburan kadang-kadang melebihi daripada membina intelek. Sedangkan tuan-tuan sekalian, falsafah madani itu adalah membina akal dan jiwa. Praktiknya pun begitulah sepatutnya wacana-wacana keilmuan intelektual. Bila sebut Kementerian Belia dan Sukan, pembangunan belia mesti seiring dengan sukan. Tidak lebih hanya yang sukan tetapi program belia ditinggalkan. Itu salah nanti. Yang menyebabkan kadang-kadang semangat kesakanan pun tak berlaku di atas padang bola, kadang-kadang bertumbuk dan sebagainya, benda-benda kecil. Jadi ini tuan-tuan sekalian perkara yang barangkali saya terfikir halangan. Ada 6 halangan yang realiti yang berlaku dalam masyarakat yang tidak boleh diuraikan dengan lebih jauh sebab kesuntukan masa kita. Inilah harapan kita supaya Malaysia yang bakal dibina ini adalah Malaysia yang setiap warganya tahu tanggungjawab masing-masing, give and take. Dia dapat dan dia memberi. Kebanyakan kita, warga negara kita menyoalkan, mempersoalkan apa yang dia dapat.
tetapi dia tidak persoalkan apa pula diberi untuk negara ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya rasa macam duduk dalam Dewan Parlimen ni. Tapi ini isu-isu penting. Halangan. Dan mungkin ramai orang berat tersebut. Tetapi bila pengalaman tersebut, dan dia menjadi suatu perkara yang boleh kita fikirkan. Di atas halangan-halangan dan masalah-masalah tadi, Ustaz. Soalan berat ni saya bagi pada Ustaz ni. Nak buat macam mana, Ustaz? Nak buat macam mana? Terutamanya kepada masyarakat Islam kita lah, supaya masyarakat kita ini menjadi satu contoh dan perpaduan ini dapat dikekalkan. Silakan. Terima kasih saudara Ustaz Syarudi, sama-sama Datuk Kepala Mufti, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya daripada pendengar sama-sama menghidangkan masalah itu, saya jadi berpeluh. Sebab kita memang kena kita boleh 6 masalah yang telah diutarakan. Saya boleh buat kesimpulan di sini bahawa masalah itu adalah masalah kita. Adalah masalah kita bagi bangsa hidup lah. Saya pinjam kata-kata kepada saya bersama Datuk tadi. Bangsa hidup. Jadi kalau bangsa hidup kita ni gagal mempamerkan sesuatu yang menarik dan baik, jadi dia punya mukhalaf, dia punya pemahaman sebaliknya ialah bangsa hidup ni lemah. Bila dia lemah, macam mana dia nak stand, macam mana dia nak jadi suatu bangsa contoh, dan dia gagal untuk nak mempertahankan haknya, maka menjadi suatu peluang untuk yang bangsa-bangsa lain untuk berpijak ataupun memijak akan kelemahan kita. Itu dia punya poin. Jadi saya masa nak jawab apa yang telah diuraikan masalah tadi, macam mana nak atasi, kita kena atasi masalah bangsa hidup. Maka izinkan saya untuk mengambil apa yang disebut oleh Allahyarham Profesor Dr. Zud dan Dr. Zainal Abidin bin Ahmad, ataupun kita kenali dengan Zakwa. Pernah dengar Zakwa kan? Zakwa yang lahir pada tahun 1895 dan meninggal dunia pada tahun 1973 dalam usianya 78 tahun lebih kurang. Seorang reformis dalam pendidikan negara, dan perkara ini pernah disebut oleh Yang Muhammad Perdana Menteri kita ketika mana dia mengulas bagaimana untuk nak mewujud sebuah kekuatan bangsa bagi memayungi tunjang kepada Malaysia Madani. Di antara yang disebut oleh ataupun yang telah pernah dinukil oleh Allahyarham Profesor Dr. Zakwa, dia menyentuh tentang kemiskinan, bahawa nak mewujud sebuah bangsa yang hebat, bangsa yang bertamadun, bangsa yang kuat jati diri, kita mesti keluar daripada kepompong kemiskinan. Maka dicarakinkan kemiskinan itu kepada 4 kemiskinan. Ini khusus kepada bangsa Induk. Bangsa Induk ni dia kena betulkan dulu. Yang pertama, apa yang disebut oleh Datuk tadi, mesti keluar daripada miskin jiwa dan budi. Mesti keluar daripada kemiskinan budi dan jiwa, ataupun miskin akal dan jiwa. Miskin akal dan jiwa ini bermaksud akhlak, bermaksud kecintaan kita kepada diri kita sendiri, kepada tradisi kita, kepada apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, kepada apa yang diasaskan oleh agama kita. Generasi X dan Y telah berlalu. Ustaz hari ini generasi Y. Datuk generasi Y lah. Lagi tak. Generasi Z sekarang ini dah hilang dah semua. Generasi Z sekarang ini nak tengok kemerdekaan kau pasal macam Malaysia tu. Yang memenuhi ruang-ruang di padang-padang merdeka tu kadang-kadang generasi X, generasi Y. Generasi yang nampak pengorbanan, kalau tak nampak secara langsung, nampak di catatan. Kalau tak nampak di catatan, dengar di telinga akan berkhabaran sejarah-sejarah yang didendangkan. Generasi Z dia tak minat. Generasi Z dia tak minat benda ni semua. Jadi kerapuhan
akhlak itu berlaku. Kita boleh tengok dengan jelas. Kalau Datuk sebut, saya rumah ni juga nak sebut, macam mana pesta air, berapa ramai anak-anak muda yang ada. Dan kita tengok dengan kegembiraan yang boleh dikatakan suatu keseronokan yang melampaui batas, hedonism, hiburan yang melampau, yang kadang-kadang apa yang dilakukan itu tidak sepadan dengan apa yang dipamerkan. Sebagai seorang wanita dengan berpakaian muslimah, tetapi berperilaku tidak seperti itu. Maknanya sudah menilai bahawa apa yang dia miliki, apa pakaian yang dia pakai tidak lagi menjadi suatu lambang untuk dia banggakan, bahkan merasakan ya itu adalah tanggungjawab, itu adalah hak dia. Apa yang dia buat itu orang lain tak boleh kata. Itu masalah. Apabila kita sudah miskin akal dan jiwa, maka sebagai tuan-tuan dan puan yang ada di depan semua ni, kita boleh jadi, kita kebanyakan kita ni generasi X, Y, kita ada anak-anak cucu yang akan datang, generasi Z, kita kena sedarkan mereka bahawa macam mana hebatnya tamadun, hebatnya arus yang datang, kita jangan hanyut. Kita mesti berpegang kepada kekuatan agama kita, kerana apa yang tradisi yang kita bawa adalah tradisi bertunjangkan kepada Al-Quran, bertunjangkan kepada syarak. Adat bersendi, hukum bersendi adat, adat bersendi hukum, hukum bersendi syarak. Betul lah, lebih membantu dia kan. Saya pun tak paling ingat. Maknanya asas ambilan itu daripada syarak. Jadi benda ini telah disebutkan oleh Profesor Allah Datuk Tan Sri Zakbar dulu lagi, bahawa kita nak jadi umat yang hebat, kita mesti keluar daripada miskin akal dan jiwa. Yang kedua, miskin harta benda. Ini memang tak dapat tidak. Kita dipandang hina, dipandang lemah apabila kita tidak memiliki kekayaan, apabila kita tidak hebat dari segi pendapatan, dari segi ekonomi. Kita sentiasa mengharap, kita tidak memberi, kita sentiasa meminta, kita sentiasa menunggu apa yang kita dapat. Macam Datuk sebut, kita bukan membincangkan apa yang kita boleh beri, sebab kita bangsa yang tidak punya kekuatan, ekonomi kita lemah, kita tidak punya gedung-gedung yang besar. Maka nak jadi umat yang hebat, Malaysia yang hebat, Malaysia Madani yang hebat, betulkan kita punya ketuanan bangsa, keluar daripada kepompong miskin harta. Yang ketiga adalah miskin cita-cita. Saya agak tertarik dengan miskin cita ni sebab satu yang abstrak, satu yang bila kita nak mikir apa benda cita-cita, rupanya cita-cita ni adalah perancangan. Cita-cita ni adalah plan action. Cita-cita ni kena ada matlamat. Tuan-tuan, kita hidup atas dunia ni ada matlamat, pasti ada. Matlamat kita sebagaimana terpampang di belah mana? Belah ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya pun tak pasal Datuk belah ni ke belah ni. Baca lah tadi belah ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tengok. Datuk sebut tadi tu dia bagus juga tu. Kita semua nak balik kita baca belah ni. Benar tadi. Saya dah kira dah ada 22 ayat Quran. 22 ayat Quran. Saya pun tadi baca satu pasal-pasal. Semua baca kan banyak ni. Yang tulis elok pun tak boleh nak baca ni, tulis sopong-sopong lagi tak boleh baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kita punya cita-cita, kita punya matlamat, misi yang jelas dan misi yang ditetapkan, dan kita ada plan action. Kita jangan rasa lapang selesa. Ya, kalau kita kata kita sebagai bangsa yang induk, bangsa-bangsa lain, kita tak tahu bagaimana cita-cita mereka, bagaimana plan action mereka, bagaimana musuh-musuh yang lainlah, yang luar-luar. Semua tu ada perancangan. Termasuklah kalau kita bincang dengan secara holistik tentang Al-Yahud dan Nasara, lebih pada tu lah. Bergerak mereka di atas apa yang dirancang. Kita tidak ada perancangan. Kita yang kita ada, kita tunggu. Tunggu. Itulah yang cuba digerakkan oleh Profesor Zakbar berkenaan dengan kekuatan umat perlu kepada perancangan. Dan yang terakhir adalah keluar daripada kemiskinan ilmu berita. Keluar daripada miskin ilmu berita hidup. Makna kita kena ada ilmu di dalam hidup kita. Dan sebagai umat Islam khusus, ilmu itu adalah berita jiwa kita.
Berapa ramai anak-anak muda agama Islam ni yang terpesong kerana tidak ada ilmu kita. Kalaupun ada ilmu tetapi gagal nak serap ilmu sebagai satu kekuatan. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala boleh umpamakan binatang itu, manusia seperti binatang, ulaika kal an'am. Salah satunya adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tetapi tidak boleh berfikir. Kombinasi di antara hati dengan akal. Kita fikir tentang ilmu, kita belajar tentang ilmu, macam mana kita nak cernakan ilmu itu pula sebagai satu tindakan. Dan yang bagi Datuk sebut halangan, kita begitu mudah tertarik dengan budaya-budaya luar memang sebab kita rapuh. Kenapa kita rapuh? Kerana kita tidak ada kekuatan ilmu. Terasnya kita tidak ada. Kalau orang tua-tua pesan, dulu kita dengar, zaman saya, generasi Y, generasi X, kita dengar orang tua-tua sebut nasihat sebagai satu panduan dalam kehidupan. Tetapi generasi Z, mereka akan bincang tentang the human right, bincang tentang hak. Kalau dalam TikTok macam kita tengok kadang-kadang dia buat parodi, kita tahu dia buat parodi kan, dia saman ayah dia. Hakim kata, kenapa kamu saman ayah kamu ni? Dia kata sebab ayah melarang saya keluar rumah untuk nak pergi tengok pesta air. Ada dia parodi dah jaga dalam TikTok tu. Ada orang buat. Kan? Oh, kenapa? Sebab hak saya. Kenapa saya tak boleh keluar? Saya sudah berumur 18 tahun ke atas. Saya punya hak. Ada duduk-duduk bincang hak. Ada duduk-duduk kita kena belasahkan mak ayah kita. Ada kita bincang hak. Pegang ayah kita, ayah, kita siu je kuat. Kita jumpa di mahkamah, ni hak saya. Ada kita bincang. Tenang. Itulah perubahan yang telah berlaku. Maka kerana itu pengawalan di peringkat keluarga, sebelum nak sampai kepada peringkat masyarakat, keluarga tu sendiri kena kumpul. Keluarga tu sendiri mantap. Benar apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wal yakhshal ladhina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bincanglah kamu, hendaklah kamu, susah hatilah kamu. Allah Ta'ala kata tu. Walaupun dia punya ayat tu ada khusus tersendiri sebab turunnya, tapi ala umumil lafaz kita boleh ambil sebagai pengibaran. Kamu hendaklah risau akan generasi yang kamu tinggalkan di belakang, yang mereka itu apa? Mereka itu lemah. Falyattaqullah, banyaklah sandar pada Allah Ta'ala, takwa pada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan banyak bercakap. Bercakaplah dengan anak generasi. The effective leadership must be talk. Mesti kena bercakap. Kena bercakap, cakap nasihat. Dan kegagalan dari sudut itulah menyebabkan bangsa yang kita sepatutnya menjadi tuan ini, kita rapuh. Dan orang nampak satu demi satu kelemahan-kelemahan yang kita pamerkan, yang kita tunjukkan, maka dia tidak boleh menjadi contoh. Disebabkan gagal kita menjadi contoh, maka kita dipandang hina oleh orang lain. Maka kerana itu kita baliklah pada keadaan asal, jumpa balik apa yang telah diasaskan oleh Nabi SAW, kembali balik kekuatan, keluar daripada kepompong kemiskinan yang telah diasaskan tadi, agar kita dapat kembali kekuatan sebagai suatu bangsa yang menjadi tuan dan bangsa yang memasyidkan. Masya Allah. Hidup saja ni. Semangat hari ni. Saya banyak kali dah forum masuk je ni, tapi hari ni dia semangat dia lain macam. Tapi itu sebut tadi, dulu Brigjen Datuk Seri Bidin, dia jadi panel forum perdana. Dia jadi ketua pengarah gagap, jadi menteri. Ya, boleh dah tu. Akhir, ada forum perdana, ketua gagap menteri. Besar ada niat nak jadi menteri. Boleh dah tu. Tapi tak boleh hati isu. Sekarang tak boleh. Kalau kita kalah dengan komen, tak boleh. Saya memang tak boleh. Saya hati lembut. Kadang-kadang saya masukkan dalam medsos saya hadis dah dalam Quran kan. Ada 50 komen. Satu komen dia tulis. Ingat tu bagus sangat tu. 3 hari saya tak tidur tu. Kenapa pula dikatakan aku menafik apa? Kau. Tapi tak boleh. Jadi saya ni hati lembut. Baik, Puan Ajang, okey lagi? Baru 2 pusingan. Kita ada 18 pusingan lagi Puan Ajang. Boleh? Nah. Kita dah cukup 1 jam. Saya ingat kita nak bagi Datuk. Saya tenang tu kan? Orang bagi Datuk. Orang bagi Datuk. Tuan rumah. Jadi Datuk yang memulakan. Isu pun Datuk bawa tadi. Datuk lah punya pasal semua ni. Saja hadi jadi macam tu. Sekarang ni saya nak serah pada Datuk. Datuk buat kesimpulan dan pesanan Datuk. Kita ada ayah, kita ada orang muda, ada ibu, semua sekali tu untuk bagi pesanan kepada kita semua. Silakan Datuk.
Alhamdulillah, pertamanya saya mewakili penduduk Bagan Datuk lah. Saya terima kasih banyak-banyak kepada Datuk, semua rakan-rakan ATM sudi untuk berkampung di sini. Saya membesar di sini. Alhamdulillah, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri kita telah membawa banyak perubahan tempat kita. Dulu ketika saya kecil-kecil, sampailah ketika saya mula masuk kerja, Pekan Bagan Datuk ni macam pekan koboi dululah. Tapi sekarang alhamdulillah, syukur. Ini menunjukkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita banyak. Walaupun banyak perkara yang kita cuai, kita culas, Allah bagi lagi nikmat. Di setengah negara ada satu bangsa, tetapi tidak aman juga. Beza dengan kita, komposisi 70% Islam dan juga Bumi-Putra dan selebihnya adalah bangsa lain, tetapi kita tetap mengekalkan keamanan kita dan keharmonian kita. Itu nikmat sebenarnya. Disebut dalam Quran ada dua nikmat. Satu, nikmat selamat daripada kelaparan. Kedua, nikmat selamat daripada ketakutan. Ini dua perkara ni kalau kita masih perolehi, ini adalah satu nikmat yang besar. Namun tidak ada jaminan untuk itu selama-lamanya kalau ia tidak dipelihara. Jadi forum kita pada hari ini walaupun serius, bercampur dengan sedikit kelak ketawa dan sebagainya, tapi membawa mesej yang penting kepada kita. Kita sebagai umat Islam adalah bangsa induk. Dalam sejarah pun, induknya bangsa Quraisy itu diiktiraf oleh Nabi. Al-a'immatu min Quraisy. Ibn Khaldun dalam mukaddimah dia itu, mukaddimah Ibn Khaldun itu, dia menceritakan tentang Syaukah dipanggil. Syaukah ini mesti adalah satu bangsa yang menjadi induk. Syaukah ada wewenang. Kalau dia kuat, yang bangsa-bangsa kecil dia akan berpaut. Kalau Quraisy itu adalah Syaukahnya adalah di negara Arab, di negara kita adalah bangsa Melayu. Ini bukan resis, ini bukan. Sebab bangsa Melayu ini adalah bangsa yang sanggup menerima Islam sebagai agamanya, sanggup mengikut tanggungjawab untuk menjaga Islam, dan sanggup untuk berdakwah. Sebab itu Allah SWT berikan sedikit keistimewaan dan dizahirkan dalam perlembagaan negara kita. Tetapi kadang-kadang kita terlupa semua itu. Kita tidak kembali kepada jati diri. Dan saya ulang apa yang kita sebut, apa juga program-program yang akan datang sebagainya, jangan sampai dia menjadi program yang jadi melting point kepada yang asas, iaitu jati diri negara ini dibina oleh Islam dan oleh umat Melayu. Dengan tidak menafikan di celah-celah Melayu itu ada Melayu-Melayu yang korup, Melayu-Melayu yang itu asasnya tidak diterima oleh Islam. Tetapi masih majoriti yang ramai yang membawakan citra Islam itu sendiri. Dan kita azam tuan-tuan, saya, Ustaz Jahadi, Ustaz Hariri, yang bahagia Datuk dan semua kita menjadi warga negara yang baik dan menjadi duta kepada Islam itu sendiri, yang menyumbang untuk kita mempertahankan keharmonian kita dengan kekuatan contoh Islam dan Muslimin itu sendiri, insya-Allah. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pesanan dan juga doa daripada sahabat sama Datuk tadi, mudah-mudahan forum kita dalam 1 jam 10 minit ini telah memberi satu kesedaran. Nak kata bagi satu kefahaman yang menyeluruh mungkin tak mampu, tapi mencetuskan sedar. Kita tersentak, macam terfikir. Jadi dengan sedar itu menyebabkan kita mendalami ilmu. Dengan perkongsian tadi disebut tentang miskin, kita tersedar dan bagaimana kita nak keluar daripada kemiskinan itu supaya kita menjadi mewah akhlak, mewah harta, mewah budi dan mewah ilmu. Akhirnya tuan-tuan dan sekalian, mudah-mudahan forum kita ini dapat memberi satu kefahaman yang baik kepada kita, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Ustaz Jahadi, kepada Yang Berhormat Datuk, kepada Orang Besar daerah dan juga kepada semua yang hadir, puan-puan hajah, tuan-tuan haji yang hadir pada malam ini. Saya nak buat kesimpulan kerana dua-dua panel serius, saya serius malam ini.
Seriusnya adalah ada negara yang ada bangsa tapi tak ada tanah, dia jadi bangsa pelarian. Ada kumpulan, ada kuat agama tetapi tanahnya dirampas, akhirnya dia menjadi terpinggir daripada tanah dia sendiri. Kedaulatan dia mesti berpegang kepada tanah, agama dan bangsa. Inilah menjadi sebuah daulat kepada sesebuah negara, dan mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala mengurniakan kita begitu banyak nikmat, marilah kita bersyukur dengan kita beriman kepada Allah dan juga melaksanakan perintah Allah untuk memakmurkan dunia. Saya ucap terima kasih dan juga tahniah kepada tuan-tuan yang berkhidmat dalam anggota keselamatan negara. Khidmat kami kepada sabda Nabi SAW, mereka yang berjaga malam untuk keamanan orang lain, maka syurgalah tempatnya. Dulu-dulu anak-anak kita begitu bangga dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bila ditanya di dalam kelas, kamu nak jadi apa? Maka tidak ada pilihan lain, iaitulah nak jadi askar. Kerana mereka melihat askar adalah simbol kekuatan, simbol cita-cita, simbol sesuatu benda yang besar dalam kehidupan mereka. Dan mudah-mudahan tuan-tuan berbangga dengan pakaian tuan-tuan. Berbangga tidak cukup dengan menyebut, tetapi bertanggungjawab kepada uniform dan juga tanggungjawab kerja yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan saya doakan semua tuan-tuan, Allah Ta'ala akan rahmati kehidupan tuan-tuan, akan beri kebahagiaan hidup kepada tuan-tuan, dimurahkan rezeki, dan akhirnya sekali akan mendapat syurga yang tertinggi di dunia ataupun di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan. Kerana saya bersentuh saja hadi sebelum raya baru ni, yang kita dengar berita 2 anggota tentera yang aksiden di Terengganu pulang daripada Johor nak berhari raya di Terengganu adalah sepupu saya. Jadi mereka ni anggota tentera yang berpisah dengan keluarga, berpindah sini sana. Dia balik nak bertemu dengan anaknya yang baru lahir 6 bulan, tetapi Allah Ta'ala takdirkan. Jadi sebab itu saya rasa sedikit sebab dan juga terharu melihat tuan-tuan. Jadi saya doakan tuan-tuan, sama ada berpisah dengan keluarga atau tanggungjawab, Allah Ta'ala akan rahmati hidup tuan-tuan, insya-Allah. Jadi sekarang itu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.